Nabi kata, diperlihatkan neraka kepada aku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang aku tengok dalam neraka ialah orang-orang perempuan dan orang-orang kaya. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa orang perempuan banyak masuk neraka? Nabi kata, yakfurnal ashir, mereka kufur dan tidak berterima kasih pada suami mereka. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang perempuan ni, kalau dia tak berterima kasih pada suami dia, dia calon ahli neraka. Ma'udzubillah min dzalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, pada hari ini bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama lagi. Cumanya pada hari ini saya lupa, kata saya janji nak baca kitab. Kita tak bawa. Minggu depan kita baca kitab insya-Allah. Pada minggu ni kita berada di dalam tajuk cara ikhlaskan hati redha dengan ujian ilahi. Cara ikhlaskan hati redha dengan ujian ilahi, yang ditaja oleh grup Infaq Masjid Darsa 5. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati mereka, sentiasa membawa kita dan semua ke jalan yang diridainya. Amin. Yang pertama sekali, kita kena faham bahawasanya dunia ialah negeri ujian, seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang mencipta mati dan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala, dia ialah Tuhan yang mencipta mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebab dia nak uji, sebab dia nak uji tengok siapa amalan yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala menguji kita sebab dia nak tengok siapa di antara kita yang beramal amalan terbaik. Allah Subhanahu wa taala bila dia uji kita sebab dia nak tengok apa respon kita terhadap ujian dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui tentang hamba-hamba dia, dan dia paling tahu apa yang selayak dan sepatutnya terhadap hamba dia. Ujian ni ada dua jenis. Yang pertama, ujian senang. Yang kedua, ujian susah. Ujian senang untuk sebahagian orang, ujian susah untuk sebahagian orang yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang Tuhan uji dia senang, ada orang yang Allah uji dia susah. Dalam situasi ini, golongan salafus salih lebih takut diuji dengan senang. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau diuji dengan susah, mereka boleh sabar. Kalau diuji dengan senang, mereka takut, mereka tidak bersyukur. Sebab dua keadaan ni dia bertukar ganti. Kalau diuji dengan senang, syukur. Kalau diuji dengan susah, sabar. Dua tu ya. Kalau kita tak boleh duduk dalam dua keadaan ni, jadi kita dah terkeluar daripada yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan senang untuk sebagian orang, diuji dengan susah untuk sebagian orang. Tu orang kata nasib dalam hidup tak sama. Kadang-kadang bila kita tengok orang yang diuji dengan susah, kita kata, ish, kalau aku di tempat dia aku tak sanggup. Pasal kata kita aja,
Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala bila diuji seseorang dengan susah, dia sudah kepilkan bersama dengan kesusahan orang tersebut dengan rahmat dia. Seperti mana Allah sebut, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmat aku meliputi segala perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementara pula orang yang Tuhan bagi dia susah, Tuhan bagi kat dia juga sabar. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa ma sabruka illa billah, dan tidaklah sabar engkau itu melainkan dengan pertolongan Allah. Maknanya sabar kita Allah bagi. Kalau Allah tak bagi sabar, kita tak akan mampu sabar. Di sana ada orang yang diuji dengan senang. Bila diuji dengan senang, itu lebih bahaya daripada diuji dengan sabar. Sebabnya kerana senang itu fitnah. Adakah dia nak bersyukur ataupun dia bersyukur? Sama ada dia nak bersyukur ataupun dia tak bersyukur. Orang sabar banyak, orang syukur tak banyak. Orang sabar banyak, orang syukur tak banyak. Berpandukan kepada ayat yang Tuhan sebut, wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit sangat hamba-Ku yang bersyukur kepada-Ku. Sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya banyak masuk neraka dibanding orang miskin. Orang miskin banyak masuk syurga dibanding orang kaya. Orang miskin, mereka sabar. Dan dengan sebab miskin mereka itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka tak dapat menggunakan nikmat untuk buat maksiat. Sebab mereka tak ada duit, mereka tak ada benda. Tapi kalau orang yang ada duit, dia banyak menggunakan duit kepada maksiat dan kemurkaan Tuhan. Bila duit ada, otak berpanjang. Bila tak ada duit, otak pendek. Jadi banyak orang yang ada duit, Sayyidina Muhammad mensia-siakan duit yang ada pada dia dengan menggunakan duit pada perkara yang tak diredai oleh Tuhan. Kadang-kadang dia bukan buat benda yang Tuhan benci ataupun namanya maksiat, tapi dia menggunakan untuk perkara yang sia-sia. Dia buang duit, Sayyidina Muhammad pun termasuk dalam orang yang rugi dah. Sebab Allah sebut dalam Quran, qad aflahal mu'minun alladhina hum an salatihim sahun walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Allah kata orang sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang berjaya, yang mereka itu qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang berjaya, yang mereka itu di dalam sembahyang mereka itu mereka khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka dalam perkara yang lara mereka berpaling, mereka tak mau. Maknanya kalau seseorang tu suka buat perkara yang lara, berarti dia telah buat perkara yang merugikan dia. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang syukur tak banyak. Orang kaya pasti masuk neraka banyak sebab mereka tidak bersyukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut uritu nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa wal aghniya. Nabi kata diperlihatkan neraka kepadaku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ku tengok dalam neraka ialah orang-orang perempuan dan orang-orang kaya. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, pasal apa orang perempuan banyak masuk neraka? Nabi kata yakfurnal ashir, mereka kufur dan tidak berterima kasih pada suami mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kebanyakan orang perempuan masuk neraka ialah dengan sebab mereka tidak berterima kasih pada suami. Makna apa?
Maknanya banyak masuk neraka orang perempuan ni ialah orang-orang perempuan yang bersuami, orang perempuan yang berkahwin. Salah Sayyidina Muhammad. Faham daripada hadis tu lah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang perempuan ni, kalau dia tak berterima kasih pada suami dia, dia calon ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu ada tu perempuan, ada satu makcik tu, suami dah mati. Dia kata, ustaz, pakcik ni dia fikir-fikir, syukur ustaz, dulu duk harap hidup bersama-sama sampai sama-sama mati. Tengok-tengok takdir Allah, pakcik pergi mati dulu. Sedihlah mula-mula tu. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu Tuhan bagi mai fikir, alhamdulillah. Sebab orang yang masih bersuami, salah Sayyidina Muhammad, orang yang terdedah setiap hari dengan dosa pada suami. Kata makcik ni, makcik tak ada lah dosa dengan suami, alhamdulillah. Makcik dah tak ada dosa dengan suami dah. Manakala suami duk ada lagi, kira duk buat dosa dengan suami lagi, mungkin berdosa lagi dengan suami. Tapi bila mana suami tak ada dosa apa dengan dia, dah tak ada lah. Salah Sayyidina Muhammad. Okey, jadi subhanallah, orang perempuan banyak masuk neraka sebabnya bab dengan suami. Salah Sayyidina Muhammad. Satu orang perempuan ni kena hari-hari minta maaf dekat suami. Suami nak pergi kerja, balik kerja, lepas mayang, sepanjang masa, abang minta maaf bang. Hari-hari. Pasal kuk ada salah kita dengan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan orang perempuan boleh melihat reaksi suami terhadap dia. Kalau dia suka, dia macam mana. Kalau dia benci, dia macam mana. Hal tu boleh tengok. Kita kenal siapa suami kita. Kalau dia lain macamnya, riak tu kita boleh baca, pasal apa pula. Lepas tu boleh tanya, pasal apa bang? Sayyidina Muhammad. Macam Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah. Satu hari Sayyidina Ali karamallahu wajhah duduklah sembang-sembang dengan Sayyidina Fatimah. Duduk melawak hang aku. Tiba-tiba melawak Sayyidina Fatimah tu menyentuh hati Sayyidina Ali. Langsung dia kalih macam tu. Duduk gelak-gelak untuk pergi kalih. Sayyidina kata, buat dah. Tak betul dia tadi ku kata apa ni. Sayyidina kata Sayyidina Fatimah, maaflah. Salah Sayyidina, maaflah. Sayyidina Fatimah main kot ni. Sayyidina kalih tu. Salah Sayyidina, main pula buat ni. Sayyidina Ali kali ni, maaflah. Sampai tak kurang daripada 70 kali. Maaflah, pusing kot. Maaflah, pusing kot ni. Sampai lah Sayyidina Ali nak tergelak. Main nak tergelak. Nak tergelak tu habis ni, nak marah habis. Petang Nabi mai. Sayyidina Fatimah beritahu tadi adalah apa atau cerita sembang Sayyidina Ali, melawak-melawak. Rasa hati kawan tu. Salah Sayyidina. Lepas tu kata Rasulullah, selesai Rasulullah, Ali dah maaf. Nabi kata, kalaulah Fatimah hang mati dalam keadaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, engkau tidak mendapat keridaan Ali, aku tak semayangkan jenazah engkau. Pula abang. Jadi subhanallah, salah Sayyidina Muhammad, hatubang orang perempuan. Orang kaya. Siapa orang kaya masuk neraka? Banyak. Sebab tidak bersyukur. Salah Sayyidina. Orang lelaki, orang perempuan masuk neraka sebab tak bersyukur pada suami, tak terima kasih pada suami. Orang kaya, mereka masuk neraka dengan sebab mereka tak bersyukur pada Allah. Salah Sayyidina. Macam mana cara syukur ahli? Macam mana cara bersyukur orang kaya? Dia kena duit, dia kena menggunakan duit yang Tuhan bagi untuk infak. Itulah cara dia berterima kasih kepada Allah. Dia tak cukup dengan alhamdulillah, tak cukup. Dia mesti menggunakan duit yang ada untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah Sayyidina Muhammad. Makna orang kaya ni, dia kena wiridnya ialah bagi.
Orang miskin tak apa, wiridnya subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tak apa. Orang kaya tak cukup dengan semua tu, dia mesti menggunakan duit dia untuk Allah, baru nama bersyukur pada Allah. Salah Sayyidina Muhammad. Cuba tengok contoh. Dia kadang-kadang dia bukan sakat dia tak syukur, dia bongkak, dia sombong, dia angkuh, dia ego, dia besar diri. Hal tu lagilah tak masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh orang main buat liputan rumah dia. Lepas tu orang puji, amboi rumah hebatnya. Dia rasa apa? Dia mengiyakan pula orang tu kata hebat tu. Memang pun salah semua. Dia terlupa pada Allah. Patut dia kata alhamdulillah. Lepas tu dia syok lagi, dia bawa lagi pergi mana? Pergi satu bilik, semua beg tangannya. Sallallahu alaihi wasallam. Semua beg tangannya. Kemarin saya terjumpa dengan satu orang kaya, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan menunjuk kata dia seorang yang bersyukur, dia infak kepada masjid darsa 50,000. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu saya nak buat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila buat masjid dia infak 50,000. Lepas tu ada seorang kawan saya tu, dia perhati, saya tak perhati. Dia tu, ustaz, jam tu ustaz tengok tak jam dia? Saya kata kita mana nak peralih tengok jam dia, tu tengok muka dia, nak tengok jam dia tak dan. Kawan tu pidan tengok jam dia. Dia tu, ustaz, jam dia 1.5 juta. Tu dia 1.5 juta. Nama mereka apa jam tu kita ni. Tapi yang katakan leceh dunia ni, pakai jam dah mana pun, mana kata kita pakai jam dalam ribu-ribu lah, juta-juta, seorang tu pergi tengok jam dia. Tu pun sebab dia kerti. Kita tak kerti jam mahal tak mahal. Jam kita semua berarti yang penting boleh tengok waktu sudah. Tuan-tuan, subhanallah, tu dia panggil orang kaya yang bersyukur. Ada apa 50,000? Kita ada, masa tak ada apa. Dia ni kalau jam dia 1.5 juta, Saudara Sayyidina Muhammad, nak ada apa 50,000? Celah gigi dia. Nah, tuan-tuan, tapi nak cari macam tu susah lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bila orang pergi rumah dia buat liputan, rumah dia kat rumah dia hebat, Saudara Sayyidina Muhammad. Nak tengok bilik kan, pergi bilik beg, pergi dalam bilik tu, beg tangan semua. Agak-agak kalau pergi beg tangan kat muslimat ni kan bagus, Saudara Sayyidina Muhammad. Tapi beg tangan tu dia jadi belagak balik. Kalau bawa dia kena bawa macam tu. Nampak mereka Saudara Sayyidina Muhammad lebih-lebih pakai beg tangan macam tu. Dia ada sudah, boleh buat telekor, main mengaji kat luar sudah, Saudara Sayyidina Muhammad. Jadi kalau pakai beg branded, ada brand, dia nak lagak, tu masuk neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka ujian senang lebih susah nak jaga daripada ujian susah. Ujian susah kalau ingat kat Tuhan. Bila susah minta, ya Allah tolonglah bagi lepas. Susah Tuhan ni, miskin ni. Selalu doa kat Tuhan. Tapi kalau kaya, Saudara Sayyidina Muhammad, nak ingat kat Tuhan, doa, rasa diri hebat, rasa diri kemah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi macam mana kita nak ikhlaskan hati, nak redha dengan ujian ilahi ni? Jadi saya faham daripada tajuk ni, Saudara Sayyidina Muhammad, tentulah orang ni maksudkan, grup infak ni maksudkan ialah ujian susah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan tahu kita tak ada amalan banyak. Tahajud ada buat sehari 8 rakaat, boleh buat 2 pun syukur sangatlah. Saudara Sayyidina Muhammad. Duha ada kita buat 8 rakaat.
Tahajud adakah kita buat sampai 20 rakaat setiap malam? Tak ada. Quran baca 3 juzuk sehari, 10 hari khatam sekali. Tak juga. Salah Sayyidina Muhammad. Tuhan tak amal kita tak banyak, tapi Tuhan nak bagi kita bahagia di akhirat esok. Tuhan buat bagi kita susah. Bila kita susah, kita tahu, oh susah kena sabar. Bila kita sabar, Tuhan bagi pahala yang tak mampu dah kita nak kira. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya akan dibalas pahala orang yang sabar itu dengan pahala yang tak boleh kira, bighairi hisab. Di maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berarti Tuhan sayang kat kita. Dah hang ibadat tak banyak, aku bagi hang susah sebab aku nak bagi juga hang selamat di akhirat esok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan bukan sakat, dia bagi kita susah sebab dia nak bagi kita pahala, tapi dia nak angkat darjat kita. Kalau kita dah tak ada dah, dosa tak ada dah, tapi dia uji juga. Kita kata, aku ni duit dah tak ada, miskin, papa kedana, semekil semekut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hei, dia uji lagi, tak habis-habis lagi. Aku ada salah apa lagi dengan Tuhan? Contoh, kalau dah tak ada salah dengan Tuhan, dia angkat darjat. Jangan salahkan dia. Kalau kita salahkan dia, akibat buruk akan timpa kita. Dalam hadis Qudsi, dalam sebuah hadis Qudsi, Allah kata, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahti sama'i wal yatlub rabban siwa'i. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu, soalan Sayyidina Muhammad, siapa tak sabar dengan ujianku, siapa tak redha dengan qada'ku dan tak sabar dengan ujianku, falyakhruj min tahti sama'i, Allahumma salli ala sayyidina, keluar daripada bawah langitku, wal yatlub rabban siwa'i, cari Tuhan selain daripada aku. Boleh? Nak keluar daripada bawah langit Tuhan boleh? Tak boleh. Cari Tuhan daripada kita boleh? Tak mampu. Kalau tak sabar dengan ketentuanku, cari Tuhan lain. Lepas tu pergi sembah patung hak dekat dengan stadium tu. Apa kesan kalau pergi cari agama lain? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada dah, habis dah. Na'udzubillah min dzalik. Berarti apa? Tak boleh keluar daripada bawah langit Tuhan pun tak boleh, cari Tuhan lain pun tak boleh. Berarti makna apa? Kita dipaksa, kita disuruh untuk hanya redha dan sabar dengan ujian. Tak ada jalan kedua, jalan satu ya. Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Jadi orang yang tahu ujian ialah asbab kebahagiaan, dia akan terima ujian dengan redha. Hati dia terima dengan hati yang putih bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak tahu, nak buat macam mana cara keikhlaskan hati? Yang pertama kena ada ilmu, kena mengaji. Kalau tak mengaji, protes Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ada satu orang, dia ni ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni ustaz. Dia hantar anak dia ngaji sulh agama, sampailah anak dia boleh pergi ngaji sampai ke Mesir. Tapi Tuhan ujian dia tak sama. Ngaji Mesir ni kebanyakannya disara oleh mak ayah. Kalau mengaji di London apa semua, mungkin kerajaan sara, taja. Kalau mengaji Mesir, kebanyakannya semua mak ayah sara. Pilah ngaji. Tahun 1 Mek Peresa tak lulus. Lepas tu tak lulus juga. Bila tak lulus tu, setahun lagi. Mesir ni zaman kami dulu, Musa Sayyidina Muhammad, tak lulus Peresa tu depan. Lepas tu Peresa pula terdepan, tak lulus Peresa terdepan lagi sekali. Sayyidina Muhammad.
Lepas tu tak lulus juga, balik Malaysia. Dia bagi peluang 3 kali. Dulu ada satu masa dulu, Saudara Sayyidina Muhammad, rumah saya dekat pondok. Rumah saya dekat pondok Lanai, pondok Ustaz Bakar, pondok Ustaz Awang. Satu masa ada kumpul kami kat lah. Mereka tak respect pergi ngaji di Mesir. Mereka kata ngaji pondok baik lagi daripada ngaji Mesir. Mesir tu macam-macam lah saudara-saudara. Jadi saya ni nak ngaji pondok, pilih tengok pondok di Pasir Tumbuh, lepas tu mengaji sat di pondok kat Teh Dikro, Saudara Sayyidina Muhammad. Cadang saya tu nak ngaji, lepas tu balik mengaji di pondok Pak Dun di Sungai Baru, Saudara Sayyidina Muhammad. Lepas tu mak saya kata, mak sonok lah kalau hang pergi mengaji di Mesir. Bila mak kata macam tu, tiap saya tukar nak ngaji pondok tu tak ni, pergi ngaji Mesir. Sebab mak suka ngaji di Mesir. Tapi orang-orang pondok ni kata ngaji Mesir tu bukan ada ilmu, Saudara Sayyidina Muhammad. Tapi oleh kerana mak kata ngaji di sana, saya pun pergilah ngaji Mesir. Bila ngaji di Mesir, dia rupa-rupanya ngaji Mesir ni susah nak lulus. Doktor pandai buat soalan nak bagi orang tak lulus. Saudara Sayyidina Muhammad, kita baca buku tu, kita hafal kitab tu, kita puluh menghafal, naik hak muqaddimah tak baca, tak lulus macam mana? Allahu Akbar. Dia macam-macam. Payahnya ngaji Mesir, saudara-saudara. Lepas tu saya kata, apa kata lah ngaji Mesir ni senang, main ngaji kau. Tahu? Seorang kawan saya tu meninggal dah. Dia pergi Mesir dulu pada saya. Kami pergi Mesir setahun belakang pada dia. Dalam duduk mengaji tu ada satu subjek susah, madah tauhid, subjek tauhid. Dia kata tak apa, dia boleh mengajar. Dia orang penuh, dia boleh mengajar. Salah semua. Dia boleh mengajar sebab dia baca lah, sebab dia periksa lah. Cuma dia tak lulus. Faham tak? Subjek tu dia tak lulus, Saudara Sayyidina Muhammad. Tapi dia kata dia boleh mengajar, cuma tak lulus ya. Pelik tak? Tu pelik tu. Dia ada ilmu, tapi cara jawab tu pemeriksa tak terima. Tu yang jadi gagal. Dia mengajar kami. Kami ni budak-budak ada nanggung-nanggung yang duduk bawah, duduk atas katil mengajar. Kami duduk bawah semua mengaji. Soalan periksa sama-sama, periksa sama-sama tu guru. Sallallahu alaihi wasallam. Keluar result, kami lulus, dia tak lulus. Tu pelik tu mesin tu. Dia hak banyak tak lulus, kami semua lulus. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu katakan hidup. Ustaz tadi ni anak dia tak lulus tahun 1, ambil pasal kali kedua, kali ketiga. Kali ketiga ni kalau tak lulus, reject, kena balik Malaysia. Kali ketiga tu lulus, naik tu dua periksa. Tahun tu Saudara Sayyidina Muhammad tak lulus. Periksa lagi tahun nak akan datang tu, tahun depan tak lulus. Nak ambil periksa lagi kali ketiga, pergi lulus. Naik tu 3, tu panggil merangkak. Nak naik merangkak semua 3 kali. Saudara sampai tahun 3 ambil periksa, tak lulus. Tahun depan periksa, tak lulus juga. Periksa tahun depan tu, saudara siapa? Lulus. Berapa tahun dah? 9 tahun. Mengaji 9 tahun. Ayah pun tak hantar duit ya. Tak lulus. Saudara Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula ayah ni pula pergi jatuh sakit. Bukan sakit jatuh sakit, Tuhan uji nak masuk rumah depan tu. Rumah depan ke dalam sikit. Orang buat rumah depan ni tak bagi jalan. Dulu-dulu sebelum orang buat rumah boleh masuk lah. Bila orang buat rumah tak boleh masuk. Jalan tu masuk boleh culih motor ya. Saudara semua. Kami pergi rumah dia tu, dia dah
musim hujan, motor yang boleh masuk, habis melemah kasut kita. Waktu dia Tuhan uji tu, apa dia kata? Antara kata-kata dia yang menggurunkan kita, dia kata, hai Tuhan, tak puas hati lagi buat kat aku. Tu dia buat tak puas hati lagi buat kat aku. Na'udzubillah. Jadi apa tu? Tak tahu jadi apa. Tak sabar dengan ujian Tuhan. Saya tak tahulah apa cerita, tapi saya tak tahulah. Jadi na'udzubillah min dzalik. Kita ni Tuhan buat macam mana pun kita kena redha. Ni ustaz tu. Waktu saya balik Mesir dulu, bukan sangat tu. Ada ustaz dia ngaji mana saya tak tahu. Ustaz bunuh diri. Habis. Na'udzubillah min dzalik. Mana ni kalau Tuhan tak mau, Tuhan buat macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau bunuh diri, habislah. Khalidina fiha, kekal dalam neraka selama-lama dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kekal dalam neraka tu ada dua penafsiran. Ada kata selama-lama, ada kata lama. Walaupun tak selama-lama, tapi lama dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita nak selamat ni dengan rahmat Allah. Ustaz pun putus asa dengan rahmat Allah. Sedangkan bukan dia tak jumpa dalam Quran, wala tayasu min rawhillah. Kamu jangan putus asa daripada rahmat Allah. Duk jumpa, tapi kalau Tuhan tak mahu, Tuhan buat macam tu. Auzubillah min dzalik. Jadi subhanallah. Jadi kita ni kalau Tuhan uji susah, macam-macam kisah susah, anak sakit. Ada sana tu tengok, cuba tengok orang tu, Tuhan uji anak cacat. Ada sana semua ni, semua Tuhan sayang maknanya. Ada seorang tu kalau cakap tu kemah, cakap tu cakap orang panggil semua tinggi tak berang, cakap rendah. Ada sana Tuhan bagi ke anak dia cacat, Muhammad tak boleh terima. Lepas tu makan masa juga nak terima pun. Pasal apa Tuhan bagi anak dia cacat? Sebab Tuhan nak imbang. Hang kalau anak hang sempurna, hang tak macam orang lain, hang sombong, tak bagi anak dia cacat, dia cover balik. So, ada sunnah Muhammad. Ada seorang tu handsome, bini dia comel, dapat juga anak cacat. Mula-mula tu masalah Sayyidina Muhammad bila terima anak macam tu, tak mau dukung anak. Semua bini dia dukung. Mana boleh, dia handsome, dukung anak cacat leceh ya. Salah Sayyidina Muhammad. Turun kereta pergi Nuri, bini dukung, dia tak mau dukung. Lama dia tak boleh terima. Lama-lama masalah Sayyidina Muhammad dah tak boleh terima sangat. Tuhan buat apa dia? Tuhan bagi dia stroke. Akhirnya dia pun tak sempurna lah. Tuhan ni dia ajak, hang tak mau aku ajak ni, hang tak mau aku ajak ni. Sampailah barangkali soalan Sayyidina dia boleh terima. Jadi hidup ni takkan nak sampai tara tu. Faham tak? Takkan nak kena sampai tara tu dengan Tuhan baru nak sedar. Jadi sikit-sikit Tuhan uji, terima tu. Alhamdulillah, redha. Hidup ni kalau kita tak redha, Tuhan tak redha kat kita. Kalau Tuhan tak redha, macam-macam. Hidup jadi gelong. Harta ada boleh hilang. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita tak ada jalan lain melainkan kita dipaksa untuk redha terhadap semua ujian yang Tuhan bagi kat kita. Pujuk hati macam tu. Cara nak mengikhlaskan, kena terima bahawa kita semua tak ada pilihan melainkan pilihan kepada kita adalah pilihan Allah kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan semua takdir Allah itu baik untuk kita. Tuhan nak suruh kita selalu muhasabah. Tuhan nak suruh kita bersyukur. Tuhan nak suruh kita sabar. Dan Tuhan menjanjikan pahala yang otak tak boleh nak bayang terhadap orang yang sabar terhadap ujian-ujian dia. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan insya-Allah tazkirah daripada grup infak Masjid 5 ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, memberi sesuatu yang berharga untuk penungan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.